Mari kita berdoa sekali lagi. 我们同心祷告。 Segala puji, hormat, dan segala keagungan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, ya Tuhan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami umat-Mu datang kepadamu pada pagi ini, mau menyembah Engkau, mau juga menundukkan diri kepada Engkau, mau diatur dan dipimpin hidup kami oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau membuka hati kami kepada Engkau, biar Engkau berfirman kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yang menyampaikan, menerjemahkan, maupun juga yang mendengarkan, kami semua diajar oleh Roh Kudus Tuhan untuk memahami firman-Mu, dan juga bukannya memahami, tetapi dimampukan untuk melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan shalom bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，大家早安，平安。 Adalah satu sukacita kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. 感谢上帝，我们可以再次的来到他的面前来赞美敬拜他。 Boleh dikatakan bahwa kita beribadah itu sebagai satu latihan kita untuk kita boleh masuk ke kerajaan surga. 可以说，我们来到上帝的面前敬拜他，是我们在上天堂之前的一个操练。 Di surga nanti bahwa kita harus menyembah dan terus menyembah kepada Tuhan. 在天堂里面，我们也必须要一直的赞美上帝。 Itulah sebabnya kita harus melatih untuk beribadah kepada Tuhan ketika kita masih ada di dunia ini. 所以，当我们还在世上的，我们必须一直操练怎么样的去敬拜上帝。 Maka datanglah ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita untuk boleh menyembah kepada Dia. 所以，我们每个人必须带着喜乐的心来到上帝的面前来赞美敬拜他。 Hari ini kita mengambil satu tema yaitu pengampunan dan rekonsiliasi. 今天我们的主题是饶恕与和好。 Saya akan membacakan dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 经文取自于哥罗西书3章13节。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。 Dalam terjemahan yang sederhana dikatakan demikian, 在比较简单的翻译可以这样说： janganlah melihat kelemahan saudara-saudara seiman kita. 不要只是看见我们主内弟兄姐妹们的软弱， Tetapi hendaklah kamu saling memaafkan kalau ada yang melakukan kesalahan. 但是如果有人犯错的话，我们就要彼此的饶恕。 Ingatlah bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, maka demikianlah kita wajib memaafkan saudara-saudara kita. 要记得是基督先饶恕了我们，所以我们也必须去饶恕那些得罪我们的人。 Ada satu cerita, 有一个故事， pasangan suami istri. 有一对夫妻， Pada pagi hari mereka bertengkar. 在一个早上他们就吵了架， Sebenarnya karena masalah yang sepele saja. 其实只是一些鸡毛蒜皮的事， Tapi masing-masing tidak mau mengalah. 但是彼此都不要退让， Suara mereka makin lama makin besar. 他们的声音也越来越大， Muka mereka menjadi merah 他们的脸也是通红， dan tidak ada kesabaran satu sama lain. 彼此也没有忍耐的心。 Lalu mereka kemudian mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan di masa lalu. 他们就彼此的翻旧账， Mereka terus bertengkar satu sama lain. 然后就接着一直的吵架， Hati mereka menjadi panas.
然后他们的心被愤怒的火燃烧了。 Tapi karena capek bertengkar, 但是因为吵得很累， mereka berhenti sejenak. 然后他们就暂时的停下来了。 Bertengkar juga capek ya. 原来吵架也是很累的， Ada gencatan senjata, 他们就停火了。 tapi hati tetap panas. 但是他们的心中仍然被那个愤怒的火燃烧， Mereka tidak mau berbicara satu sama lain. 他们依然互相不要讲话， Makan siang, makan malam. 然后就吃午餐、吃晚餐， Lalu ketika mereka akan tidur, 然后在他们睡之前呢， sang istri membuat garis pembatas 那个妻子就做了一个界限， di atas ranjang perbatasan yang tidak boleh dilewati. 在床上画了一个界限，代表彼此都不可以跨越过去。 Mereka tidur di ranjang yang sama, 他们睡在同一张床， tapi dengan hati yang saling marah satu sama lain. 但是对彼此却有愤怒的心， Hati mereka panas, 他们的心很火， penuh dengan kemarahan. 然后很愤怒。 Dan karena itu mereka tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. 他们两个人一整晚都不能好好的睡觉。 Mereka bangun pagi, kepala mereka berat, hati menjadi galau. 然后呢，明天一大早呢，他们醒来头都痛了，然后心也很累。 Itulah akibatnya kalau kita tidak sabar dan tidak saling mengampuni. 那就是如果我们没有忍耐，没有彼此饶恕的后果。 Ada orang bertanya, Musa kamu kok bisa ngomong yang lancar begitu? Apakah itu kisahmu? 有些人可能会问牧师，你怎么会有这样的故事吗？故事呢是你自己经历过的吗？ Itu di masa lalu, ya. 那是从前的事， Masa kita masih muda, 那时候还年少轻狂， sekarang sudah tua. 现在已经有年纪了。 Itu adalah sesuatu yang tidak benar. 那个是一件不好、不对的事， Itu adalah sesuatu yang tidak berguna memelihara kemarahan di dalam hati. 让愤怒久久在我们的心里是一件没有用的事。 Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa poin daripada nas firman Tuhan ini. 今天早上我要邀请大家来看我们这段经文，我们可以学习到几个点。 Yang pertama dikatakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. 就如上帝怎样饶恕你们，你们也要饶恕彼此。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， secara alamiah manusia itu cenderung selalu menyimpan kesalahan orang lain. 如果要按照人性呢，人往往会记住别人的错误。 Bukan hanya kesalahan hari ini atau minggu lalu, bahkan beberapa puluh tahun yang lalu. 不只是今天的错误，或者上个星期的错误，但是好几年前的错误，我们都能记住。 Kadang kita selalu ingat 我们都记住， kalau ada pertengkaran seperti tadi. 如果有发生争吵， Kadang-kadang kita bisa cerita itu sampai 20-30 tahun yang lalu. 我们会讲述那件事到20-30年后，也一直在讲。 Ada orang mengorek-ngorek malam pengantin. 有的人说关于他那个新婚之夜的故事， Tapi bukan sesuatu yang sebenarnya ya romantis seperti itu. 但是他们说的不是浪漫的故事， Tetapi ingat itu malam pengantin itu juga malam pertengkaran. 但是他们记得是那个新婚夜，他们争吵了， Karena sibuk menghitung uang angpau. 因为他们都在忙于算那个红包的钱， Lalu tidak ada kesepakatan antar keluarga. 然后彼此之间没有达到一个同意， Jadi malam pengantin yang seharusnya indah menjadi malam pertengkaran. 那么新婚那夜呢，应该是很浪漫、很美好的，却变成一个争吵之夜。 Dan itu diingat sampai sekarang. 到现在他都能记得。
Yang ini bukan kisah saya ya, ini 这 kisah 个 orang 不是 lain. 我个人的故事。 Yang kedua yaitu manusia cenderung membalas kesalahan orang lain dengan lebih keras. 第二呢，人类倾向于用更严重的方法去报复别人。 Kalau kita belajar fisika dikatakan ada hukum Newton, ada aksi, ada reaksi. 如果我们学物理学，牛顿曾经说过，有因就有果。 Kalau seseorang dipukul, dia cenderung untuk membalas pukulan itu lebih keras. 如果一个人被打，他往往会用更大的力量去反击。 Kalau kita pernah melihat orang berantem, anak kecil berantem, 如果我们看过小孩子打架的话， mula-mula pelan-pelan, 一开始是比较柔和的， tapi makin lama bisa makin kencang mereka berantem, 然后最后会越来越猛烈， sampai mereka capek. 直到他们累为止。 Inilah kecenderungan alamiah manusia. 这就是人性。 Sering dikatakan kalau kamu baik sama aku juga baik sama kamu. 我们往往会说，如果你对我好，我就对你好。 Tapi kalau kamu jahat terhadap aku bisa lebih jahat terhadap kamu. 但是如果你对我坏呢，我比你坏10倍，甚至几百倍。 Adalah prinsip hidup dunia ini. 这就是这个世界的原则。 Seharusnya tidak demikianlah anak-anak Tuhan. 其实上帝的儿女不可以这样， Tetapi kita sendiri tidak mampu untuk mengampuni. 但是我们自己却没有能力去饶恕别人。 Hanya kalau kita sudah mengalami pengampunan Tuhan, kita baru bisa mengampuni. 如果我们自己已经体验到上帝的饶恕、上帝的赦免，我们才能去饶恕别人。 Itulah yang dinyatakan nas firman Tuhan, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu pun harus mengampuni. 就像经文所记载的，主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。 Jadi katakan Tuhan sudah mengampuni kamu, kamu harus mengampuni. 在这里说，因为上帝已经饶恕我们，我们也必须饶恕别人。 Tetapi ada nas lain di dalam doa Bapa kami, Matius pasal 6 ayat 14-15. 但是有其他的经文，就是在马太福音6章14到15节。 Ini sesuatu ayat yang sedikit agak berbeda dengan yang kita baca tadi. 这和刚才我们读的有一些不同。 Karena dikatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 在这里说，你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。 Jadi mana lebih duluan? Kita diampuni oleh Tuhan, maka kita mengampuni, atau kita mengampuni, maka kita baru diampuni oleh Tuhan. 那么哪一个先呢？究竟是我们先被上帝饶恕，然后我们去饶恕别人，或者是我们必须先去饶恕别人，上帝才会饶恕我们呢？ Saya kira dua ayat ini tidak bertentangan satu sama lain. 我想这两段经文并不是互相矛盾的。 Jelas di dalam Alkitab bahwa Tuhan terlebih dahulu memberi pengampunan kepada kita. 圣经清楚的记载是上帝先赦免了我们， Pengampunan yang sangat besar. 非常伟大的一个赦免， Pengampunan atas dosa-dosa kita. 就是赦免了我们的罪。 Pengampunan yang dilakukan melalui pengorbanan yang terbesar oleh Yesus Kristus. 就是透过最大的牺牲，耶稣基督的牺牲的一个赦免， Pengampunan yang membawa kita bisa menjadi anak-anak Allah. 使我们成为上帝儿女的赦免。 Jadi kita sudah menerima pengampunan yang besar melalui pengorbanan yang terbesar. 所以我们已经透过最大的牺牲，接受了最大的赦免。 Maka ketika kita menyadari hal ini, 所以当我们理解了这件事， seharusnya itu mengubahkan kita juga untuk bersedia mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain.
这应该使我们也愿意去饶恕别人的过犯。 Karena kita sudah menerima pengampunan begitu besar, masakan kesalahan orang lain yang kecil pun kita tidak bisa ampuni. 因为我们已经接受了那么伟大的赦免，难道我们不能去饶恕别人小小的过犯吗？ Tapi kalau kita sudah menerima pengampunan begitu besar, kita tidak mau mengampuni kesalahan sehari-hari kita, orang lain kepada kita, maka Tuhan dikatakan juga tidak mengampuni kesalahan kita. 所以，当我们已经接受了那么大的赦免，却在日常生活里，我们却不愿意去饶恕别人小小的过犯，那么上帝说，他也不会饶恕我们。 Jadi kita bisa mengampuni karena kita sudah diampuni. 所以，我们能够饶恕人，是因为我们首先被饶恕了。 Yang kedua, Bapak Ibu, 第二，弟兄姐妹们， dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. 上帝说我们要彼此的忍耐。 Nah, sabar itu di dalam arti katanya berarti menahan, menanggung, bertahan, rela menderita demi orang lain. 忍耐呢，就是有耐心，能够承受，能够坚持，并且甘心乐意的受苦，为了别人能够改变。 Amsal pasal 16 ayat 32 mengatakan, 箴言16章32节说， orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如启程。 Salah satu kunci keberhasilan di dalam hidup kita adalah kalau kita bisa membentuk kesabaran di dalam diri kita. 在我们的生命当中，其中一个成功的秘诀就是如果我们有耐心。 Misalnya kalau kita melihat video bagaimana seekor singa itu mencari mangsanya. 如果我们看过视频，一只狮子是如何去捕猎的， Maka dia bisa mempunyai dua cara. 它有2个方法， Langsung mengejar mangsanya itu. 直接去追赶它的猎物。 Tapi mangsa itu juga bisa berlari begitu kencang karena ini soal nyawa. 但是它的猎物因为是生命危险，也能跑得很快。 Tidak mudah untuk menangkap mangsa itu. 要抓到它们，其实是一件不容易的事。 Cara yang kedua, 第2个方法呢， singa itu akan mengendap-endap. 那个狮子就可以静悄悄、鬼鬼祟祟的， Dia kemudian menunggu dengan sabar. 然后耐心的等候， Bahkan dalam waktu yang cukup lama. 然后等了一段很长的时间， Sampai satu momen yang tepat, 到了一个最佳的时机， dia melompat dan menerkam 他就一击就击中了它， dan mendapatkan mangsanya. 并且可以获得它的猎物。 Jadi sabar itu akan membawa kepada kita satu kesuksesan. 所以耐心会带给我们成功。 Tetapi kalau kita tidak sabar, 但是如果我们没有耐心的话， maka banyak hal itu lepas dari diri kita. 很多事情是我们不能控制的。 Banyak hal yang menjadi tragis dalam hidup kita karena kita tidak sabar. 很多事情在我们的生命中成为了悲剧，因为我们没有忍耐。 Banyak orang bisa menjadi pembunuh 很多 karena 人 dia tidak sabar. 很多人称为一个杀人犯，因为他没有耐心， Dia segera meluapkan kemarahannya 他没有忍耐，他直接发泄他的愤怒， sehingga dia bisa sampai dalam kemarahannya membunuh orang lain. 所以因为他的愤怒，他就去杀害其他人。 Ada satu kisah, 有一个故事， seorang ayah itu baru memberi mobil yang baru. 有一个父亲呢，才买了一辆新车， Mobil yang sudah diidam-idamkannya dari dulu bertahun-tahun. 这他一直以来梦寐以求的一辆车。 Dia membawanya ke rumah. 他把它带回家，
Dia begitu bangga dan senang dengan mobil ini. 他感到很自豪，也很喜欢这个车。 Tetapi tanpa diduga, 但是想不到呢， anaknya yang masih kecil 他很小的孩子 mengambil pulpen dan mencoret-coret mobil baru itu. 拿一支笔，然后在他的新车上乱涂乱画。 Dia menggambar dan mencoret, menulis di mobil yang baru itu. 在那个新车上面，他又涂又画又写， Sehingga mobil itu menjadi tidak baik lagi. 所以那个车的情况就变成很不好了。 Ketika ayah ini melihat mobilnya yang baru itu dicoret-coret demikian, 当他看到他的新车被他的孩子这么样对待的时候， dia begitu marah. 他感到很愤怒， Kemudian dia menarik anaknya, memukul tangannya begitu keras, 然后他拉住他的孩子，就用力的打他的手， berkali-kali 很多次的一直打他， sampai tangan anak itu terluka. 然后那个孩子的手就受伤了。 Dia sangat menyesal, 他很后悔， tapi tangan anak itu sudah terluka berat. 但是孩子的手已经严重的受伤了， Dibawa ke rumah sakit 带到了医院， dan akhirnya harus diamputasi. 然后一定要被割下来。 Bagaimana perasaan ayah ini? 那个父亲的心情是怎么样呢？ Mobil yang bagaimanapun mahalnya, sebenarnya tidak bisa dibandingkan harganya, nilainya daripada anaknya. 其实多么贵重的车也比不上他孩子的生命， Tapi nasi sudah menjadi bubur. 但是米已经变成粥了。 Yang ada hanyalah penyesalan karena tidak sabar dan meluapkan kemarahan. 剩下只有后悔的心，因为没有忍耐，也没有去饶恕。 Berbahagialah orang yang bisa menguasai dirinya, hatinya, dan sabar. 如果能够控制情绪，然后能够忍耐的人，是何等有福！ Ya, sabar itu adalah kunci kemenangan dan keberhasilan dalam hidup kita. 忍耐也是我们成功的秘诀。 Yang pertama saya sebut bahwa kesabaran adalah kunci kemenangan karena kesabaran menghindari kita dari kesalahan yang sama, melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan orang lain. 我说忍耐是得胜的秘诀，因为它能够防止我们犯下与别人同样的错误。 Sekali lagi, sabar membuat kita menghindari melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan orang lain. 我再强调一次，忍耐能够防止我们犯下与他人相同的错误。 Ketika pasangan kita marah terhadap kita, 当我们的伴侣责骂我们的时候， lalu kita juga membalas marah terhadap dia. 如果我们也回骂他， Ketika ada orang lain menyerang kita, 当有人攻击我们的时候， memfitnah kita, 有人诽谤我们的时候， maka kita juga membalas memfitnah dia. 然后我们就报复他，我们也是诽谤他， Maka kita saling melukai. 那么我们就会彼此的伤害。 Kita memperbesar lingkaran kejahatan itu. 我们把这个犯罪的圈扩大了。 Tapi kalau kita sabar sedikit, 但是如果我们忍耐一点， kita bisa menghindari kesalahan seperti orang lain perbuat bagi kita. 我们就可以避免我们犯下与他人同样的错误。 Yang kedua, bahwa sabar itu memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri. 然后忍耐也给了别人一个改正自己的机会。 Ketika kita sabar, kita sebenarnya memberi ruang dan waktu kepada orang lain atau orang yang kita kasih untuk bisa berubah. 其实当我们忍耐的时候，我们给了他们空间和机会，可以改过自己。 Kalau kita tidak membalas dia, 如果我们没有报复他， maka kita sebenarnya memberi kesempatan pada dia
waktu kepada dia untuk bisa berubah. 我们给他机会，给他时间可以改变。 Yang ketiga, 第三， kesabaran membawa kita kepada hasil yang terbaik. 忍耐会带给我们最好的结果。 Kesabaran melatih kita menjadi pribadi yang lebih kuat. 忍耐训练我们成为一个坚强的人， Kesabaran membawa kita kepada satu pribadi yang lebih dewasa dan lebih matang. 忍耐也使我们成为一个成熟的人。 Kesabaran membawa kita kepada hasil yang optimal terbaik. 忍耐也带给我们最好最佳的一个结果。 Kalau kita pelihara pohon mangga, 如果我们有种芒果树的话， kebetulan di rumah saya ada pohon mangga ya. 刚好在我的家有一棵芒果树。 Kalau masih kecil langsung kita nggak sabar petik, hasilnya mangga yang asam. 如果它还没有成熟还小，我们就硬硬把它扒下来，那么它就不甜了，是酸的。 Tetapi kalau kita sabar menunggu pohon mangga itu matang atau masak di pohon itu menjadi mangga yang terbaik. 如果我们耐心的等待那个芒果在树上成熟了，那么那个芒果是最好最甜的。 Jadi kesabaran itu bisa membawa kita kepada hasil yang terbaik dalam hidup kita. 所以耐心呢，在我们的生命会带来最好的结果。 Yang ketiga terakhir yaitu ampunilah seorang akan yang lain. 第三就是最后我们要彼此的饶恕。 Tadi saya sudah katakan kita bisa mengampuni karena kita sudah diampuni. 刚才我已经说了，我们能够饶恕，是因为我们先被饶恕了。 Karena kita sudah diampuni, maka kita harus mengampuni. 是因为我们已经被饶恕了，所以我们必须去饶恕。 Di sini ada kata yang agak berat yaitu kamu harus mengampuni. 这里我必须要强调的是，你必须饶恕。 Sebagai anak-anak Tuhan dikatakan hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, kita berbeda dengan dunia. 我们在这里说，身为上帝的儿女，我们的价值观要和世界的价值观有所不同。 Jadi itu adalah satu keharusan, bukan sekedar pilihan. 这是我们必须做的事，不是一个选择。 Kita boleh memilih mengampuni atau tidak mengampuni. Tuhan mengatakan kamu harus mengampuni. 上帝没有说你可以选择饶恕或不饶恕，上帝说你必须饶恕。 Kalau kamu tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni kamu. 上帝说，如果你不饶恕其他人，那么我也不饶恕你。 Jadi pengampunan bagi kita itu anak-anak Tuhan adalah keharusan karena kita sudah menerima pengampunan yang begitu besar. 所以，身为上帝的儿女，饶恕别人是必须的，因为我们是首先被饶恕了。 Lalu ada orang bertanya selanjutnya, 然后接下来会有人问， Bosu, apakah mengampuni itu berarti melupakan? 有人问牧师，那么饶恕和遗忘是一样的吗？ Mengampuni itu apakah membiarkan kejahatan? 然后我们饶恕人，是否代表我们就纵容罪恶呢？ Bagaimana kita menjawabnya? 我们该如何回答呢？ Apakah forgive is forget? Melupakan. Mengampuni berarti melupakan. 是否饶恕就代表我们忘记了呢？ Bisa kita terima statement ini? Mengampuni berarti melupakan. 但是我不接受这个观点，就是饶恕就等同于忘记。 Bagaimana kita boleh melihat ini dalam perspektif firman Tuhan? 我们如何从上帝话语的角度去看这件事呢？ Menurut saya, mengampuni itu bukan melupakan. 对于我来说呢，饶恕不同于忘记， Apalagi membiarkan kejahatan. 更何况去纵容罪恶呢？ Tetapi adalah mengubah persepsi mengenai soal hubungan kita dengan orang lain. 但是是换一个观点，关于我们和他人的关系， Yaitu dari persoalan aku
melawan kamu. 就是从一个我和你对立的一件事， Aku berhadapan dengan kamu. 是我和你对立。 Dengan menempatkan Tuhan di tengah-tengahnya. Ini adalah persoalan bukan aku dengan kamu, tetapi aku, Tuhan dan kamu. 但是我们把上帝放在中间，成为我、上帝，然后你的一件事。 Aku mengampuni kamu karena Tuhan. 我饶恕你是因为上帝， Aku mengampuni kamu dan menyerahkan kamu kepada Tuhan. 我饶恕你，并且把你交托给上帝， Karena aku percaya Tuhan itu baik dan adil 因为我相信上帝是良善的，是公义的。 dan sempurna untuk menjadi hakim di antara kita. 上帝是一个公义的审判者， Berarti kita mengalihkan persoalan ini dari hubungan kita dengan musuh kita dengan menempatkan Tuhan menjadi hakim yang terbaik untuk kita berdua. 所以我们把问题的焦点转换了，不是成为我与你对立，但是我把上帝放在中间，成为我们之间的审判者。 Apakah hasil daripada mengampuni ini? 那么我们饶恕人会带来什么结果呢？ Berarti kita mengampuni, berarti kita melepaskan orang lain sebagai yang terhukum yang perlu kita balas. 我们饶恕人，代表我们释放别人，不再把他视为一个我们必须报复的一个罪人。 Ketika kita mengampuni, kita melepaskan hak kita untuk membalas apa yang dia perbuat bagi kita. 当我们饶恕一个人的时候，代表我们释放我们自己报复那个人的权利， Membebaskan musuh kita. 释放我们的敌人。 Tapi juga pengampunan itu juga adalah soal membebaskan kita sendiri dari beban kemarahan dan kebencian. 但是饶恕呢，使我们自己也从愤怒和仇恨的重担中解放出来。 Jika kita mengampuni, ada dua hal terjadi, yaitu kita melepaskan orang lain sebagai yang harus kita balas, tapi kita juga membebaskan diri kita sendiri dari beban kebencian dan kemarahan. 所以，当我们饶恕一个人的时候，我们不单单释放别人，不当他一个罪人，我们必须要去报复他，但是我们也释放了我们自己，从愤怒和仇恨中解放出来。 Kisah yang terbaik di dalam Alkitab mengenai pengampunan, saya kira adalah kisah mengenai Yusuf. 在圣经中最佳的一个关于饶恕的故事，就是约瑟的故事。 Yusuf adalah seorang istimewa, 约瑟是一位很特别的人， bahkan sejak di dalam kandungan ibunya. 从他母胎里面就很特别了。 Dia diberikan karunia-karunia yang begitu luar biasa. 上帝赐予他很大很多的恩赐， Dan ini membuat iri hati daripada abang-abangnya. 这使他的哥哥们对他起了嫉妒的心。 Dia dibenci bukannya satu dua, semua abangnya itu benci sama dia. 不只是一个两个哥哥对他有仇恨的心，但是他所有的哥哥都很恨了他。 Dan karena kemarahan itu memuncak, mereka mengikat dia, menangkap dia, membuang dia ke sumur. 所以当他的哥哥们的愤怒到了极点的时候，就把他绑起来，把他丢进了井里。 Dia tidak mati. 但是他不死， Lalu abang-abangnya juga tidak puas. Dia tarik keluar Yusuf ini. Dia lihat orang Midian, orang Arab lewat. Dia memberikan kepada mereka, dijual sebagai budak. 但是他的哥哥们心里也不满足，他看到他没死，就把他拉出来。当有外邦人过的时候，就把他卖给了那些人。 Sehingga Yusuf itu jauh dari mereka, dibawa ke negeri yang asing. 所以约瑟被带到了很远很远的地方， Abang-abangnya mungkin mendapat uang sedikit. 可能他的哥哥们得到了一点点钱， Tapi tangan Tuhan menyertai Yusuf. 但是上帝的手看顾保守约瑟， Manapun dia pergi, dia berhasil. 无论他到哪里去，他都是成功的。 Apapun yang dia pegang, bertambah-tambah.
他所握住的东西都会加倍增长。 Bahkan bukan untuk dirinya saja, 不只是对于他自己， majikan-majikan di mana dia melayani juga diberkati oleh Tuhan. 他所服侍的主人们也得到了福分。 Tapi dia juga mengalami naik dan turun di dalam kehidupannya. 但是他的生命中也有起起落落。 Secara singkat, sampailah Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di tanah Mesir. 到了有一天，上帝让他成为在埃及地第2个最重要的人物。 Dia berhasil, 他成功了， dia mempunyai kuasa yang begitu besar. 他有很大的权势， Dia yang memegang gandum di seluruh negeri itu. 在整个埃及地是他掌握了那个地方的粮食， Sehingga bisa menyelamatkan seluruh tanah Mesir dan juga bangsa-bangsa lain ada di sekitarnya. 所以他可以救埃及地的人和他邻亲们的国家。 Karena ada namanya musim paceklik ya, musim tidak ada bisa bertumbuh tanaman, seluruh daerah situ itu kekurangan makanan. 说因为有干旱的季节，什么东西都不能生出来，所以人民都饥饿。 Termasuk juga keluarga dan abang-abang daripada Yusuf ini. 也包括他的哥哥们、弟兄们， Mereka pergi ke Mesir untuk mencari gandum dan makanan. 他们到了埃及地，想要去寻找一些粮食。 Ketika mereka datang dan dilihat oleh Yusuf, 当他们来的时候，约瑟就看到了他们， Yusuf mengenal abang-abangnya ini. 约瑟就认出他的哥哥们。 Sekarang di tangannya itu ada kuasa. 现在在他手中有权势， Ini juga adalah kesempatan yang baik untuk boleh menghukum abang-abangnya. 这也是他报复他哥哥们的最好的机会。 Tapi kalau kita membaca kisah daripada Yusuf itu begitu luar biasa. 但如果我们读约瑟的故事，是何等的奇妙！ Ketika dia melihat saudara-saudaranya ini, 当他看到他的哥哥们， hatinya penuh dengan belas kasih. 他的心充满了怜悯， Dia memeluk, merangkul abang-abangnya itu. 他拥抱他的哥哥们。 Abang-abangnya sangat ketakutan sekali karena dia tahu mereka sudah berbuat yang jahat. 他的哥哥们其实感到很惧怕，因为他们知道他们做了不好的事。 Tapi Yusuf tidak menghukum mereka. 但是约瑟却没有诅咒他们， Dia membebaskan mereka. 他释放他们， Dia mengampuni mereka. 他赦免他们， Dan dia memberkati abang-abangnya itu. 他甚至祝福了他的弟兄、他的哥哥们。 Yusuf mengatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. 他曾经说过一句很奇妙的一句话： Kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. 从前你们的意思是要害我， Tetapi Tuhan mereka-rekakan melalui itu hal yang baik untuk aku. 但上帝的意思也是好的， Dan bukan untuk aku saja, 不只是为了我， tapi untuk seluruh tanah Mesir. 但是要保全许多人的性命， Bukan untuk tanah Mesir saja, 不只是为了埃及地的人民， yaitu untuk memelihara umat pilihan Tuhan. 但是为了要看顾上帝的选民。 Yusuf bukan hanya mengampuni, membebaskan saudara-saudaranya. 约瑟不只是饶恕、释放他的弟兄们， Ketika Yusuf melepaskan pengampunan, 当他赦免、饶恕他的弟兄们， Yusuf sendiri pun mengalami kebebasan dan sukacita yang besar. 约瑟自己也得释放、得自由，并且感到深深的喜乐。 Dikatakan dia menangis terharu boleh berjumpa dengan saudara-saudaranya yang kemudian dia bisa berjumpa dengan ayahnya Yakub. 圣经记载，他感动、喜乐的流泪了，因为他可以见到他的哥哥们，还有他的爸爸。 Jikalau kita bersedia mengampuni, sabar, memberkati orang lain, maka kita
juga akan memperoleh berkat. 如果我们愿意去饶恕别人、祝福别人，那么我们自己也能够被祝福。 1 Petrus pasal 3 ayat 8 ayat 9 sebagai penutup dikatakan, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu sudah dipanggil, supaya atau untuk memperoleh berkat. 作为总结，我们来看彼得前书3章8到9节。总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相亲相爱，存慈怜谦卑的心，不以恶报恶，不以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。 Kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, 如果我们没有以恶报恶，以辱骂还辱骂的话， dan sebaliknya kita memberkati, 反而我们去祝福别人， maka kita juga akan memperoleh berkat. 那么我们也必定会承受福气。 Biarlah kita menjadi orang yang demikian sebagai anak-anak Tuhan. 但愿我们就是这样的上帝的儿女。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Cara manusia, kami tidak mampu untuk sabar dan mengampuni orang lain yang berbuat jahat kepada kami. Tapi Engkaulah Tuhan yang sudah mengampuni kami melalui pengorbanan yang begitu besar daripada Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Tuhan ajar kami untuk sabar, untuk mengampuni, dan untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami. Dan demikian, berkat daripada Tuhan terus akan berjalan berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Amin.